Era pernah ujian to ikam. Hah? Merah anak uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa qad fataha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi rakan-rakan um, yang mempelajari ilmu faraid, semoga dalam keadaan sihat hendaknya. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah SWT, kita dapat bersama-sama pada hari ini, iaitu pada 10 hari bulan 9, 2021. Pada malam ini kita akan menyambung kembali kuliah kita. Sebelum kita mula, mari kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan adanya bacaan itu tadi, Allah SWT memberikan taufik dan hidayah untuk kita. Baik, pada hari ini kita ingin menghabiskan, ya, iaitu golongan keturunan waris ke bawah. Kita nak habiskan hari ini. Sebab kita dah buat lebih kurang 3 minggu berturut-turut. Jadi hari ini kita sambung lagi sekali. Iaitu okay. Okay. So kita mulakan. Kita buat andaian. Okey, kita buat andaian. Si mati, kita lihat pada anak lelaki dan anak perempuan dulu. Si mati, okey, si mati meninggalkan anak lelaki, dua orang anak lelaki. Ini ulangan, ulangan. Dua orang anak lelaki. Secara tak langsung kita boleh kata bahagian dia ada dua, iaitu satu untuk anak lelaki akan dapat satu bahagian, anak lelaki yang satu lagi pun akan dapat satu bahagian. Maknanya bahagian dia adalah dua. Okey, bahagian dia adalah dua. Kalau kita kira anak lelaki, dia kaedah dia akan dapat secara asabah. Asabah kita tahu dah anak lelaki ni dapat satu, kedua-duanya akan dapat satu bahagian. Jadi kita tulis saja satu-satu bersamaan dengan dua. Jadi inilah bahagian dia. Iaitu 1/2 daripada harta akan dimiliki oleh salah seorang. Setiap orang anak lelaki. 1/2, 1/2. Sekiranya kalau kita tambah dekat sini, kita tambah dekat sini satu orang anak perempuan. Kita tambah situ ada anak perempuan. Sudah jadi berbeza.
sudah pun jadi berbeza. Di mana kalau ikut pengiraan, anak lelaki dan anak perempuan akan mendapat secara asobah. Asobah bil ghairi. Ya. Kita kirakan anak lelaki dan juga anak perempuan. Okey. Jadi akan dapat asobah. Lelaki bila bersama-sama dengan anak perempuan, dia akan mendapat 2:1. 2:1. Jumlah semua 5. Jadi, asal masalah adalah 5, 2 untuk anak lelaki dan juga 1 untuk anak perempuan. Katakanlah pula kita masukkan dekat sini ada isteri. Isteri. Okey, ada isteri. Okey, ingat balik. Ada isteri. Biasanya, saya akan buat yang mana yang hampir dulu dengan semati ataupun yang atas dahulu. Okay, isteri akan dapat 1/8 kerana adanya 3 orang anak. Anak lelaki dan juga anak perempuan. Dia akan dapat secara asobah. Asal masalah kita nak ambil yang mana? Asal masalah kita ambil nombor 8 ni. Pembawah 8. Pembawah 8 ini kita panggil sebagai waris fardu kan. Dia dapat pusaka secara fardu. Jadi kita tulis 8 kat sini. 8 bagi 8 sama dengan 1, bakinya 7. Okay? Bakinya 7. Jadi kita tahu bahawa anak lelaki 2 bahagian, 2/1. Okay? Jumlah sekali 5. Ya, kita dapat jumlahnya adalah 5. 7 dengan 5 tak boleh dikecilkan. Jadi 5 ini bawa naik ke atas. Okay? Jadi 5. Asal masalah sekarang sudah berubah. Daripada 8 akan menjadi 40. 5 darab 8 sama juga dengan 40. Okay? 5 darab dengan 8 dari 40. Jadi yang atas ni, 5 darab dengan 1 dapat 5. Okay? Lepas tu, 7 kali dengan 2 sama juga dengan 14. 14 setiap seorang dan juga anak perempuan mendapat 7 bahagian. Okay? Itulah sifir dia. Maknanya kalau kita campur kesemuanya sekali, kita akan dapati bahagian itu akan mendapat sama juga dengan 40. Ini adalah bahagian akhir. Ya. Katakanlah pula, si mati, dia meninggalkan, ya. Ada nak bertanya kan? Tak ada. Tak ada. Saya dengar macam ada orang, ada orang tanya. Baik. Kemudian katakanlah dekat sini, anak lelaki, katakan si mati meninggalkan suami. Okay. Ini kita lihat dekat bahagian sini je, suami dengan anak-anak je. Okay. Sebab suami dengan isteri lebih kurang aja. Okay. Kemudian katakan kat sini ada 3 orang anak, anak lelaki dan juga anak perempuan. Ada yang panggil saya ke? Tak ada. Okay. Jadi anak lelaki ni mati dahulu. Meninggalkan cucu. Katakan kat sini ada cucu lelaki. Cucu lelaki ada 2 orang. Cucu lelaki ni syarat dia untuk dia menerima pusaka mestilah tiada anak lelaki. Dalam pemikiran kita, anak lelaki tu macam ayah dia kan. Tapi tak semestinya. Kalau si mati tu ayah dia, anak lelaki tu mati dahulu, maknanya dekat sini cucu ni dia patah tiang. Ya, dia tak boleh terima pusaka daripada si mati. Ya. Jadi kerana apa? Kerana terdapatnya anak lelaki kat sini. Jadi cucu ni mahjub.
Ya, tak boleh terima pusaka. Tinggallah dua orang ini. Kalau kita kira, iaitu suami, anak lelaki dan juga anak perempuan. Suami mendapat 1/4 sebab ada keturunan ke bawah. Anak ni sama juga dengan asobah. Asal masalah 4. 4 bagi 4 dapat 1 bagi 3. Kalau kita kira kat sini, lelaki 2, perempuan 1, jumlah 3. Sama tak? Sama. Jadi tak payahlah kita besarkan sebab 4 ini tulis balik 1, 2, 1. Jumlah sama juga dengan 4. Ada pertanyaan tak kat situ? Baiklah. Sekiranya kalau seorang si mati, buat kata lain. Si mati meninggalkan isteri. Ya, meninggalkan isteri. Katakanlah ada anak perempuan sahaja. Ya, anak perempuan. Anak lelaki, kedua-duanya mati dahulu. Kemudian ada anak perempuan. Anak lelaki yang pertama ada anak, iaitu katakanlah cucu perempuan dan juga cucu lelaki. Okey? Katakanlah begitu. Jadi isteri ini akan mendapat 1/8. Anak perempuan, kita tahu bahawa kalau dia seorang diri, dia akan dapat separuh. Dan cucu perempuan akan mendapat secara asabah. Jadi, kira-kira ada isteri, anak perempuan dan juga cucu perempuan, cucu lelaki. Mana-manalah. Biasanya kita letak lelaki dulu atas. Jadi kat sini, isteri mendapat 1/8 kerana ada anak. Anak perempuan mendapat 1/2 kerana dia seorang diri. Okay. Kemudian cucu ni akan mendapat secara asabah. Kalau kat sini macam mana pula kita nak kira? 2 dengan 8 ni boleh masuk kan? 8 boleh masuk, 2 boleh pergi masuk 8 kan? Jadi kat sini kita ambil nombor 8. 8 bagi 1 sama juga dengan 1. 8 bagi 2 sama juga dengan 4. 4 campur 1, 5. Tolak 8, dapat 3. Okey? Iaitu 2 lelaki, 1 perempuan, jumlah 3. Jadi tak payahlah kita nak tambah lagi. Ya, tak payah besarkan sebab nilainya sudah pun kecil. Jadi 1, 4, 1, 2 bahagian. Jumlahnya adalah sama juga dengan 8. Tapi kalau misal kata kat sini ada seorang lagi. Ya, kita kata ada seorang cucu lelaki. Kat sini ada 2 orang. Cucu lelaki ada kat sini ya. Tambah lagi lah 1, 3. Cucu lelaki. Kita kira isteri, anak perempuan, cucu lelaki ada 3 orang dan juga cucu perempuan seorang. Kaedah sama juga, 1/8, 1/2 asabah. Boleh pergi 8. 8 bagi 8 dapat 1, 8 bagi 2 dapat 4. Bakinya adalah 3. Bakinya sama dengan 3. Jadi, cucu lelaki akan dapat 2. 2, 2, 1, jumlahnya 7. 3, nak kecilkan 7 dengan 3, tak boleh kecilkan. 7 ni naik ke atas, darat dengan 7. 7 darat 8, sama juga dengan 8 kali 8,
Oh, saya pening. 48, 56 kan? 56. Jadi 7 kali 1 sama dengan 7. 7 darab dengan 4 sama juga dengan 28. 3 darab 2 sama juga dengan 6. 6, 6. 3 darab 1 sama dengan 3. Jumlah 56. Boleh tak kat situ? Katakanlah pula. Okay. Katakanlah pula. Iaitu si mati meninggalkan suami. Kemudian anak lelaki mati dahulu. Mati dahulu. Kemudian dia ada 2 orang, kata anak lelaki. Semua ni mati dahulu. Kemudian kita ada anak perempuan. Jadi anak lelaki yang pertama, katakan dia tak kahwin. Okay? Dia tak kahwin. Anak lelaki kedua, dia ada anak perempuan. Ada anak perempuan. Cucu perempuan. Siapa boleh ke cucu perempuan ni menerima pusaka? Jawapan dia boleh. Ya? Jawapan dia boleh. Iaitu kalau kita lihat dekat sini bila kita kira. Ya? Tapi cerita dia ni tak habis. Ya? Kalau kita lihat tengok ya. Suami, anak perempuan dengan cucu perempuan. Suami mendapat 1/4 kerana ada keturunan ke bawah. Anak perempuan akan mendapat 1/2. Cucu perempuan dia akan mendapat 1/6. Okey, 1/6. Kedua-duanya ini, kena ingat selalu kedua-duanya ini mesti dapat 2/3 bahagian. Okey, mesti dapat 2/3. Kalau kita lihat daripada ini, okey, 4, 2 dengan 6, maknanya paling kecil kita boleh dapat iaitu 12. 12. 12 bagi 4, kita dapat 3. 12 bagi 2 dapat 6. 12 bagi 6 dapat 2. Jadi kat sini 8, 9, 10, 11. Ada baki lagi satu. Ni baki ni siapakah golongan yang kita nak cari? Okey. Katakanlah ingat balik dalam apa nama tu kita punya perbincangan yang telah lalu. Di mana yang satu ini tidak semestinya akan pergi kepada Baitul Mal. Ya, satu ni tak seboleh mungkin elakkan pergi kepada Baitul Mal. Kita kena mencari waris macam yang telah dulu ni kan. Jadi kerana apa kata orang tu bila kita mengikut pada tertib pada asabah ya, tertib asabah. Tertib asabah ya, tertib asabah dia mestilah golongan lelaki. Katakan dalam kes ini kan, dalam kes ini betul-betul tak ada waris lagi. Jadi kita letak kat sini adalah Baitul Mal. Baitul Mal sama juga dengan 1 bahagian. Okey, katakanlah pula dalam kes yang sama, anak perempuan tambah lagi seorang. Okey. Anak lelaki, anak perempuan ada 2 orang. Anak lelaki mati dahulu, turun kepada cucu. Cucu ni katakanlah dia ada 3 orang cucu, 4 orang cucu. Cucu perempuan semua. Cucu perempuan semua. Ada 4 orang cucu perempuan. Dan yang sama adalah katakan isteri. Macam mana? Dekat sini ni kita lihat ya. Kita lihat. Ya. Si isteri akan dapat sama macam yang sepatutnya dapat. Ya. Isteri akan mendapat 1/8 kerana ada keturunan ke bawah. Ada anak perempuan. Ya. Tapi di sini
di sini ada satu masalah di mana anak perempuan ada 2 orang. Kemudian kita ada cucu perempuan, cucu perempuan, cucu perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki. Seharusnya kalau anak daripada anak lelaki, patutnya boleh terima pusaka lah sepatutnya. Tetapi dalam kes ini, anak perempuan yang 2 orang ni telah pun mendapat 2/3 kerana dia lebih daripada seorang. Bila dia lebih daripada seorang, automatically yang keempat-empat orang ni mahjub. Akan mahjub. Tetapi sekiranya dalam pada waktu ini dia ada seorang lagi anak, cucu lelaki. Cucu lelaki ini sebenarnya menyelamatkan cucu perempuan yang lain. Cucu lelaki akan menyelamatkan cucu perempuan yang lain, adik-beradik dia lah. Okey, ini kita panggil sebagai waris yang berkat. Cucu perempuan dia memerlukan kepada cucu lelaki. Jadi cucu lelaki akan mengasobahkan bahagian tu tadi. Okay. Dia kat sini katakan oleh kerana dia ada cucu lelaki, akan bahagian dia adalah pada isteri, anak perempuan, cucu lelaki, cucu perempuan, cucu perempuan, cucu perempuan, cucu perempuan. Isteri akan dapat 1/8, anak perempuan dapat 2/3, dan selebihnya akan mendapat secara asbah. Sebab apa diorang dapat? Sepatutnya diorang tak dapat. Diorang tak dapat kerana cucu lelaki ni. Cucu lelaki tak ada. Jadi semua tak dapat. Tetapi kalau misalnya cucu lelaki tu ada, dia akan dapat. Cucu lelaki ni kita panggil waris yang berkat. Berapa kan bahagian dia? So, kita dapat sini 7 dengan 8 dengan 3 sama juga dengan 24. Betul tak? 24 lah yang paling rendah sekali, 8 dengan 3. Okay, 24 bagi 8 sama juga dengan 3. 24 bagi 3 sama juga 8. 8 kali dengan 2, 16. Kita boleh pecah sini 8. Okay. 8 boleh pecah dah tu. Asoma? 2, 1, 1, 1, 1. Baki tadi berapa tadi? 16, 19, baki lagi 5 kan? Baki lagi 5. Jadi 2 campur 2, 4, campur 2, 6. Jumlah sekali 6. Jadi 6 dengan 5 tidak boleh dikecilkan. Jadi 6 ini naikkan ke atas. Jadi sama juga dengan 6. Kenapa saya tunjukkan dia naik ke atas? Untuk nampakkan bahawa movement dia tu. Kalau tak, kalau kita letak dekat sini, takut kita terkeliru. Jadi kita letak atas siap-siap. Okey? Kalau ikut Ustaz Wadah Halim, dia letak kat bawah ni je. Dia tak letak macam ni. Okey? Jadi saya letakkan kat sini supaya orang nampak, oh, ini ada bahagian yang baru. Okey, kat sini. Okey? So sekarang ni 24 darab dengan 6 sama juga dengan 144. Okay. 6 darab 3 sama juga dengan 18. 6 darab 8, 48. Terus je lah ya. Terus je. 6 darab 8, 48. 48. 5 kali dengan 2, 10. Ya. 5 kali 2, 10. 5, 5, 5, 5. Jumlah semua sekali sama juga dengan 144. Ada kala kadang-kadang cucu perempuan tak boleh terima pusaka. Macam mana cucu perempuan tak boleh terima pusaka? Katakan dekat sini. Si mati meninggalkan anak lelaki dan juga anak perempuan. Anak perempuan tadi ada 2 orang. Anak lelaki mati dahulu. Anak lelaki mati dahulu meninggalkan cucu perempuan. Cucu lelaki dan juga perempuan. Cucu lelaki dan juga cucu perempuan. Perempuan yang ramai lah katakan. Ada 4 orang.
Ya, cucu perempuan 5 orang. Katakan. Cucu lelaki ni mati dahulu. Cucu ni mati dahulu. Okay. Meninggalkan dekat sini cicit lelaki dan juga cicit perempuan. Ini adalah keadaan yang pelik lah. Agak apa ni, yang pelik, jarang-jarang berlaku tapi tak mustahil. Okay. Katakan di sini ada isteri. Isteri akan mendapat 1/8 sebab ada anak. Anak perempuan ada 2 orang. 2 orang, kalau seorang dapat 1/2, kalau 2 orang dia dapat 2/3. 2/3. Cucu perempuan ada 5 orang. Cucu yang 5 orang tadi tak boleh pusaka. Semua cucu tak boleh ni. Semua cucu tak boleh. Tetapi cicit lelaki dan juga cicit perempuan boleh pusaka secara asabah. Okay. Semua ni, semuanya balik awal. Tak boleh terima pusaka. Jadi 8 dengan 4 jadi 24. Ya. Jadi 8, 4 bagi 3. 4 bagi 8 dapat 3. 24 bagi 3 dapat 8. 8 kali 2, 16. Jadi 8, 8. Ya, 8, 8. 24, 8, 8, 16. 19 bagi 5. 2, 1 sama juga dengan 3. 3 ni naik ke atas. Ni kena praktis selalu ni. Kalau tidak kita lupa ni. 24 bagi dengan 4 kali darab dengan 3 dapat 12. 1, 72. 3 darab dengan 3 dapat 9. 3 darab 8 sama juga dengan 24. 24. 5 darab 2, 10 dan juga 5. Jumlah keseluruhan sama juga dengan 72. Begitulah apa ni kaedah untuk golongan ke bawah. Ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Puan Rosina. Ada pertanyaan tak? Sebab sebelum ni, kenapa kes kedua bukan patah titi? Kes yang kedua tu yang mana satu? Banyak sangat cerita saya ni. Yang tak kes kedua. Kes kedua. Saya share kejap. Share kontak. Okay. Masalah 56. Yang inilah. Kan? Masalah yang ini kan. Kenapa soalannya? Okey. Betul tu. Okay, kenapa tidak patah titi? Okay. Ini siapa ni? Sebab dia datang daripada anak lelaki yang mati dahulu. Yeah. Dia datang, yang ini, mana ke ceritanya ni? Okey. Semuanya anak lelaki dengan anak perempuan ni, dia tak patah titi sebab anak lelaki mati dahulu, jadi waris ganti inilah yang akan mendapat pusaka daripada si mati ni. Okay? Kerana anak lelaki yang mati dahulu, kalau dia dah tak ada dah golongan lelaki, jadi semua golongan ni boleh terima pusaka. Boleh terima pusaka secara asabah bil ghairi, perempuan. Kalaulah dekat sini semuanya katakan perempuan semua, katakan semuanya perempuan semua, maknanya semua perempuan ni tadi, anak daripada anak lelaki yang mati dahulu ni, semuanya perempuan. Semua perempuan ni akan mendapat 1/6. Bila campur dua-dua ni akan dapat 2/3. Jelas sebenarnya golongan ini
tidak menghabiskan bahagian. Kena cari golongan lelaki juga untuk menghabiskan bahagian kat situ. Boleh tak kat situ? Ada pertanyaan lain tak? Ke jelas semua? Macam mana? Ada? Okey. Jelas? Ya. Jelas. Ya, jelas Alhamdulillah. Clear, Kalau clear. tak jelas, okey. Okey, Siti Zabidah pun kata, Puan Siti kata jelas. Okey, Alhamdulillah. Yang paling penting ilmu tu sampai. Oleh kerana semuanya sudah pun kita bincangkan. Ya. Mana yang mendinding. Jadi, kita akan masuk kepada golongan yang lain pula. Tapi sebelum kita masuk kepada golongan yang lain, iaitu kita nak belajar congak nak belajar congak. Okay. Di mana katakanlah, di mana anak si mati meninggalkan isteri, 2 orang anak lelaki dan juga 4 orang anak perempuan. Okay. Si mati meninggalkan isteri, 2 orang anak lelaki dan 4 orang anak perempuan. Yes. Dia punya macam mana kita nak dapat dia punya keyword dia. Okay. Jangan kira pakai tangan jangan kira dekat kertas. Okay, bila kita dengar kita dapat tu. Ini adalah kaedah Ustaz Wahidul Halim. Dia cuba dia minta kita untuk menghafal teknik macam mana kita nak congak. Tak payah pakai-pakai ni kan. Okey, tengok Isteri mendapat 1/8. Okey. Anak ada 2 orang lelaki dan juga 4 orang perempuan. 2 kali dengan 2 maksudnya 2 bahagian darabkan dengan 2 orang lelaki. Sama juga dengan 4 Sama juga dengan 4. Campur dengan 4 orang. Campur dengan 4 orang. Jadi 4 orang perempuan. Perempuan tu setiap satu perempuan akan mendapat 1 bahagian. Jadi 1 darab dengan 4 orang perempuan sama juga dengan 4. Jadi 4 bahagian lelaki dan juga 4 bahagian perempuan bersama dengan 8. Bahagian 8 ini, kena jelas ingat bahawa bahagian 8 ini adalah bahagian untuk si isteri. Kenapa saya kata macam tu? Kerana 8 bahagian ini didarabkan dengan 1/8 daripada 8 tu tadi. Okey, 8 kali 8 lah. 8 kali 8 sama juga dengan 64. Jadi kita boleh kata si isteri akan mendapat 8/64. Jelas tak kata? 8/64. Manakala, kena ingat satu, yang si isteri oh ya, waalaikumsalam. Siti, Dia apa ni? apa ni nasihat Ustaz ke? balik? Alhamdulillah. Tu yang lambat masuk tapi tak boleh buka kamera. Internet tak kuat. Tak apa. Tak apa. Jangan buka. Ah, Pada tengok saya tak apa. itulah. Dapat. Ustaz tulis boleh? Sebab tulis ni, saya bukan tak nak tulis. Kejap lagi kita tulis. Okey. Cumanya saya nak mengajak semua rakan-rakan berfikir macam mana kita nak mudahkan masa kita nak mengurus satu pusaka. Ini teknik teknik untuk macam mana kita lekas. Biasanya kematian ini di kalangan yang 5 golongan je. 5 golongan saja, iaitu ibu, bapa, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Kalau misal kata ibu dan bapa tak termasuk, ada isteri ataupun suami dan juga anak-anak, ini sangat senang kiranya. Ini cuma nak bagi tahu je lah sebelum kita masuk ke tu selingan dia kan. Okey, kita tengok. Yang si isteri si mati meninggalkan isteri, 2 orang anak lelaki dan juga 4 orang anak perempuan.
Kita tahu bahawa si isteri mendapat 1/8. Kerana apa? Kerana ada keturunan ke bawah. 8 ingat. Kemudian tadi, lelaki ada 2 orang. 2 lelaki darab dengan 2 bahagian darabkan dengan 2 lelaki. Jelas tak kat situ? Maknanya sama juga dengan 4. 1 bahagian untuk golongan wanita. Ada 4 orang. 1 bahagian darab dengan 4 sama juga dengan 4. Jadi lelaki campur dengan perempuan, 4 campur 4 sama dengan 8. 8 ini sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, kejap lagi saya kira, 8 itu adalah bahagian isteri. Macam mana saya kata bahagian isteri? Sebab kita tengok 8 bahagian yang untuk anak lelaki dan juga anak perempuan sama juga dengan 8. Pembawah isteri sama juga dengan 1/8 kan? 8 yang kita dapat tadi, 8 darab dengan 8 sama juga 64. Jadi, isteri punya bahagian dapat 8/64. Macam mana dengan anak lelaki? Anak lelaki akan dapat 14/64 dan anak perempuan mendapat 7/64. Okey, saya share. Boleh ke tak tu? Okey. Saya kata tadi, okey. Si mati meninggalkan 2 orang anak lelaki, perempuan 4 orang, 4, 1, 2, 3, 4. Dia meninggalkan isteri. Okey, meninggalkan isteri. Betul tak apa yang saya kata? Okey, isteri dapat 1/8. Kita kira. Isteri, anak lelaki, anak lelaki, anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan. Isteri dapat 1/8, yang selebihnya akan mendapat secara asabah. Okey. Asal masalah 8 sebab ada satu saja bahagian fardu, iaitu 8. Kita tulis balik 8. 8 bagi 8 sama juga dengan 1. Baki dengan 7. Betul? Baki 7. Jadi kalau kita kira kat sini, lelaki 2, 2, perempuan 1, 1, 1, 1, 2 campur 2, 4, campur 4 sama juga dengan 8. 7 dengan 8 tak boleh kecil. Jadi 8 ini naikkan ke atas. Jadi sama juga dengan 8. 8 kali 8, 64. Betul kan? 8 kali 8, 64 kan? Jadi 8 darab 1 sama juga dengan 8. 7 kali 2, 14. 14, 7, 7, 7, 7. Betul tak apa yang saya kata tadi? 8 ni, ya, adalah kalau kita kira 8 ni kan. Ni kita dapat 8. Nilai 8. Kita tahu dah sebenarnya 8 ini adalah bagian kepada isteri. Tak percaya boleh try. Boleh jelas tak itu? Jelas ke tak? Jadi kat sini si isteri mendapat 8/64, anak lelaki dapat 14/64, anak perempuan dapat 7/64. Jumlah keseluruhan sama juga 64. Boleh? Semua ada ke ni kat sini? Boleh Ustaz. Okay. Ada Ustaz. Yang paling pentingnya sekarang ni ilmu tu jadi sebelum kita masuk ke bahagian lain, bahagian bawah dah selesai. Kalau ada pertanyaan bahagian anak, cucu, cicit boleh tanya sekarang lah. Okey. Itu teknik lah ya, teknik untuk kita jarang dah main matematik kan. Bila jarang main matematik, kita punya otak kita minda kita tepu. Jadi kita macam mana kita nak kembangkan balik? Kita try, practice otak kita. InsyaAllah otak kita akan berjalan seperti dulu. Masa sekolah dulu kan. Macam tu. Okey. Kemudian kita masuk kepada golongan yang seterusnya. Okey, kita dah tak bincang dah bahagian anak tadi. Kalau misalnya kata ada, mungkin boleh lah. Sebab bahagian anak ni yang paling penting kita kena jaga, iaitu anak lelaki tu mati ke tak. Ya.
dan tengok pada waktu tu anak lelaki tu ada tak anak lelaki yang lain. Itu sangat kita tekankan. Kemudian kita perhatikan golongan waris ganti. Waris ganti kalau misalnya perempuan, dia boleh terima pusaka. Cucu perempuan yang saya masukkan sini daripada anak lelaki. Kalau cucu daripada anak perempuan tak boleh terima pusaka, ya. Dia tak boleh terima pusaka. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, katakanlah kat sini si mati meninggalkan, ya, anak lelaki, perempuan. Anak lelaki mati dahulu. Yang ini mati dahulu, ni mati dahulu. Okey. Mati dahulu. Anak lelaki ni dia ada cucu perempuan. Anak lelaki ni ada um, cucu perempuan juga. Okey. Kemudian dekat sini perempuan ni, yang perempuan ni ada cucu lelaki. Ya. Anak lelaki ada tapi mati dahulu. Ada anak dia, waris ganti, iaitu cucu perempuan. Yang lelaki yang kedua ni pun sama juga, mati dahulu, tinggal cucu perempuan. Yang perempuan ni pula, ya, adik-beradik perempuan ni pun mati juga ni. Katakan mati dahulu. Cucu ni tak boleh terima pusaka, ya. Cucu ni tak boleh terima pusaka kerana anak daripada anak perempuan tidak terdapat di dalam carta waris. Ni, golongan ni. Okay? Tak ada dalam carta waris. Maknanya anak dia tak boleh terima pusaka. Kalau kita ikut dekat sini, cucu perempuan boleh terima berapa? Sedangkan anak perempuan, kita tahu kalau dia seorang diri, dia akan dapat 1/2. Cucu perempuan akan mendapat 1/6 untuk menyukupkan 2/3. Ya. Kalau kita kira, iaitu katakanlah dekat sini ada suami, katakan. Suami. Suami dapat 1/4 sebab ada anak. Kemudian ada anak perempuan yang hidup pada waktu ni. Ni seorang ni, anak perempuan. Kemudian kita ada cucu perempuan dan juga cucu perempuan daripada anak lelaki yang mati dahulu. Anak perempuan dapat separuh, 1/2. Cucu perempuan akan mendapat 1/6. Dapat juga dengan syarat anak perempuan ni seorang diri. Kalau dia anak perempuan ni ada 2 orang ataupun lebih, maknanya cucu perempuan ni tak boleh terima pusaka. Kalau kita campurkan kesemua-semuanya ni, okay, 1/2 campur dengan 1/6, pembawahan ni kita ambil pembawah 6. Pembawah 6. Ini darab dengan berapa? 3 kan? Darab dengan 3. Maknanya 3 campur dengan 4. 3 campur 4. 3 campur 1 lah. 3 campur 1 sama juga dengan 4/6. Jadi 4/6 ni kita boleh kecilkan, bahagi dengan 2 dapat 2. Bagi 2 dapat 3. Sebab tu kita dapat 2/3. Menyukupkan bahagian, 2/3 bahagian. Kan? Macam tu. Macam saya kata tadi, kalau misal kata adik-beradik dia ni, yang perempuan ni ada lebih daripada seorang diri, dia dapat 2/3. Cucu ni tak boleh terima pusaka sebab kalau kita letak kat sini, katakan tambah lagi seorang perempuan, katakan. Ada 3 orang perempuan. Ni hidup, katakan. Diorang ni akan dapat 2/3. Okay? 2/3. Manakala yang perempuan ni secara automatik tak boleh terima pusaka. Okay? Kerana apa? Kerana bahagian itu sudah pun dihabiskan oleh 2 orang anak perempuan ni tadi. Jelas tak? Kamu kau apa? 9:59. Okey. Okey. Kita masuk pula kepada, sebelum saya nak pergi, ada pertanyaan tak? Tak ada, ya? Okey. Sekarang kita masuk pula kepada bahagian ibu dan bapa.
si mati. Ya, si mati meninggalkan isteri. Dan juga katakan sini ada dua orang, lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Ya. Lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Oh, kita buat andaian lah kata. Tak ada lagi anak. Anak ni tak ada. Pada masa ni, si mati ni pada waktu ni ada ibu. Macam mana ibu? Ibu ni ada 3 bahagian. Ya. Ibu ni ada 3 bahagian. Di mana bahagian yang pertama adalah 1/3. Waktu bila 1/3 ibu boleh dapat? Tak ada. Waktu di mana si mati tidak mempunyai waris. Dia dapat 1/3. Kalau misal kata bahagian kedua adalah 1/6. Okay? 1/6. 1/6 syaratnya apa? Ada keturunan ke bawah. Dia opposite daripada tu je pun. 1/3, 1/6. Dulu kita rasa susah. Sebenarnya kalau kita perhati betul-betul, dia adalah berlawanan daripadanya. 1/3 tak ada anak. Kalau ada anak jadi 1/6. Okay? Cuba kita kira. Dan bahagian seterusnya adalah 1/3 baki. 1/3 baki nanti kita bincang minggu depan. Okay? Ibu, bahagian dia adalah ada siapa? Ibu. Ibu dapat 1/3 sebab kita ada keturunan. Ada suami, ada isteri. Ada isteri. Isteri ni akan dapat 1 per berapa? 1 berapa? 1/4 kan? 1/4 kerana tak ada anak. Jadi, itu saja yang golongan yang ada. Okey? Jadi, berapakah bahagiannya? 3 dengan 4 sama juga dengan 12. Okey? 12 bagi dengan 3 dapat 4. 12 bagi 4 dapat 3. Ada baki lagi sebenarnya. Ada baki lagi. Bakinya adalah berapa tadi? 7, 14, 7, 6, 5 kan? 5. Ada 5 bahagian. 5 bahagian ni, kalau dah tak ada orang yang boleh terima pusaka, maknanya dia akan pergi kepada Baitul Mal. Tapi kita belajar dulu, Baitul Mal ni bukanlah sewenang-wenangnya boleh beri kepada Baitul Mal. Kita kena cari dulu waris dia. Okey? Dan waris tu nanti kita akan bincang di masa yang lain. Kemudian, katakanlah ibu tadi, si mati meninggalkan anak 4 orang. Lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Ada ibu. Ada tadi isteri, katakan ni suami pula. Ibu dapat berapa? Ibu akan dapat 1/6 kerana ada keturunan ke bawah. Bila ada keturunan saja, automatik tu dapat. Katakan kat sini, mati semua katakan. Ni mati dahulu. Adalah sini, cucu lelaki. Ada 2 orang kat sini, cucu lelaki. Ya? Masih juga dikira sebagai ada keturunan ke bawah. Masih juga dikira sebagai ada keturunan ke bawah, ibu tetap akan mendapat 1/6 bahagian. Ibu tetap akan dapat 1/6 bahagian. Macam mana? Katakan kat sini kita buat andaian. Ya, ada ibu, suami dan juga cucu lelaki 3 orang. Cucu lelaki. Ibu dapat 1/6. Suami dapat 1/4 sebab ada keturunan ke bawah. Yang selebihnya adalah asabah. Okay? Selebihnya adalah asabah. Asal masalah adalah 6 dengan 4 jadi 12. 12 bagi 6 dapat 2. 12 bagi 4 dapat 3. Baki keseluruhan adalah 7. Baki 7. Baki 7, lelaki, cucu ni ada 3 orang. 1, 2, 3. Ada 3. Nak bagi dengan 7 tak boleh. 3 naik atas. Okay? 3 naik atas. Bersamaan juga dengan 36.
3 darab 2 sama juga 6. 3 darab 3, 9. 7 kali 1, 7, 7, 7. Jumlah semua sekali 36. Okey. Itulah apa ni yang kita setakat yang hari ni lah. Ya. Okey, tambah apa nama tu? Saya rasa ni okey kot. Ada masalah lagi tak dekat bahagian ibu? 1/3 minggu depan saya bincang. Saya nak masuk pada berapa pula. Ada okey ke tak? Ustaz, okey. Okay, very good, Okey ya. Doktor. Oh, hebat. Bagus semua. Dia buat latihan. Bagus semua dapat tanpa tanya. Okey. Buat latihan ya. Alhamdulillah. Nak pandai tu kena banyak buat latihan. Ya, Ustaz. Penat-penat pun, sakit-sakit pun kena juga buat latihan kan. Kalau tak Ustaz. pandai. Nanti Okey. tak boleh nak pick up pun Ustaz bagi tahu. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada golongan yang seterusnya. Golongan yang antara 5 golongan tadi yang tak mungkin tak dapat pusaka, iaitu bapa. Okey. Yang itu kita lihat siapa? Si mati. Ya. Si mati meninggalkan 2 orang lelaki dan juga perempuan. Meninggalkan isteri, okey, meninggalkan isteri dan juga ada ibu, ada bapa. Okey. Bapa ni dia ada 3 bahagian. 3 kot. Yang pertama sekali asabah. Okey. Kalau tak ada golongan bawah ni, bapa akan dapat asabah. Kalau ada keturunan, kita tengok dulu keturunan tu. Ada lelaki dan perempuan, ada lelaki saja atau perempuan saja, macam mana? Kita lihat. Dalam kes ini ada 2 lelaki dan 1 perempuan. Apabila ada golongan lelaki, bapa akan mendapat 1/6. Okey. Apa ni, dia akan terima 1/6. Tetapi kalau misal kata tinggal perempuan saja kat situ kan. Perempuan saja. Yang perempuan ni bapa akan dapat 1/6 campur dengan asabah. Ya, 3 ni. Okey, kita tengok yang bahagian yang pertama. Okey, sekarang kita dapat 1/6. Ibu, berapakah bahagian dia? Ibu dapat 1/6. Sebab apa ibu dapat 1/6? Kerana ada keturunan ke bawah. Bila ada keturunan ke bawah, automatically ibu akan dapat 1/6. Bapa tadi saya sebut tadi iaitu dapat 1/6. Ya, kerana apa? Sebab ada lelaki kat sini. Bila ada lelaki, bapa akan dapat 1/6. Isteri dah jelaslah tadi, kita tahu 1/8 dan yang bakinya adalah asabah. Kita kira. Okey. Iaitu yang pertama ibu, bapa. Kenapa saya suka tulis yang atas dulu? Nanti dia tak berbelok sangat lah. Okey. Lepas tu isteri. Okey. Dan juga anak lelaki 2 orang. Dan juga anak perempuan. Okey. Ibu mendapat 1/6. Bapa juga dapat 1/6 kerana ada keturunan ke bawah. Terutama sekali anak lelaki tu yang menyebabkan dia dapat 1/6. Isteri akan dapat 1/8 kerana ada keturunan ke bawah. Yang selebihnya akan dapat cara asabah. Tak payah kita, kalau kita nampak sini 8 dengan 6, tak payah kira lah, 24 je lah. 24 je. Okay? 24 bagi 6, kita dapat sama juga dengan 4. 24 bagi 8 dapat 3. Jadi 8, 8, 4, 4, 8, 8 campur 3, 11. 11 ada lagi 13 bahagian kan? Ada 13 bahagian. Betul ke tak tu? 13 kan? 13. Okey, betul. 2, 2, 1, jumlah 5. Tentulah tak boleh kita nak kecilkan. Kan? Jadi 5 naikkan ke atas. Dia akan dapat 5. Kita akan dapat tasih yang baru. 5 kali 4, 20. 2. 5 kali 2, 10. Campur 2, 12. 120. 5 kali 4, 20. 5 kali 4, 20. 5 kali 3 sama juga dengan 15. 13 kali 2, 26. 26 dan juga 13. Jumlah 120. Okey? Boleh?
Kemudian kita pergi kepada golongan yang ada perempuan saja. Okey. Golongan yang perempuan saja. Si mati meninggalkan uh, meninggalkan 4 orang anak perempuan. Katakanlah 4 perempuan. Ada suami, ada ibu dan juga bapa. Okey. Ibu akan dapat 1/6 kerana adanya keturunan ke bawah. Bapa akan dapat seperti yang saya kata tadi. Apabila ada keturunan perempuan saja, bapa akan dapat 1/6 campur dengan asobah. Keyword dia adalah perempuan saja. Kalau ada lelaki, dia akan dapat 1/6. Asobah ni, kita akan beri jika ada lebih. Kalau tak ada lebih, tak payah bagi lah. Okay? Suami akan dapat 1/4 dan bakinya 1 orang perempuan akan mendapat 1/2. Kalau ada 4 orang, dapat 2/3. Okey, kita kira. Iaitu pertama adalah ibu, bapa. Dulu saya tertanya-tanya, kenapa kita letak ibu dulu kan? Sebenarnya kalau letak ibu ni senang. Belah atas tu. Senang. Okey. Kemudian adalah suami. Kemudian anak perempuan. Okey. Ibu dapat 1/6, bapa dapat 1/6 campur dengan asobah. Suami akan mendapat 1/4. Anak-anak mendapat 2/3. Kita tengok. Betul tak? 6, 6, 4, 12. Okey, 12. 12 bagi 6 dapat 2. 12 bagi 6 dapat 2. Asobah jangan usik dulu. Asobah ni jangan usik dulu. Biar dulu. Kalau ada lebih baru kita bagi dia. 12 bagi 4 dapat 3. 12 bagi 3 dapat 4. 4 kali 2? 8. Ya. 12 bagi 3 sama juga dengan 4. 4 kali 2, 8. Okey, 8 kat sini. 8 kalau kita pecahkan dapat 2, 2, 2, 2. Maknanya kalau tak payahlah kita nak besarkan lagi kan. Macam itulah. Kita lihat berapa jumlah semua sekali. Semua sekali adalah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jumlahnya 15. Kalau 15 ini menunjukkan apa? Nak bagi dekat bapa pun tak boleh kan? Sebab bahagian yang sepatutnya adalah 15, 12. Tapi dapat 15. Ini kaedah apa ni yang kita belajar itu? Kaedah aul. Ya, aul 15. Ingat balik pada yang saya kata itu. 6, kalau masalah 6 boleh pergi kepada 7, 8, 9, 10. Ya, dia boleh dibesarkan kepada 10. Kemudian asal masalah 12 boleh dikembangkan kepada 13, 15 dan juga 17. Dan 24 sama juga kan berbesarkan kepada 27. Selain daripada ini, maknanya kalau kita kira salah lah tu. Okey. Kalau kita kira dapat selain daripada nilai ini, kita salah kira. Okey. Saya pernah jugalah keadaan ini. Tanya. Orang lain dapat aul, saya tak. Ya, saya. Kenapa Ya, tak ya. ada yang 14 dengan 16 Ini pada zaman sahabat ni dah buat ni. Oh yelah. Sahabat Kenapa dah tak? buat. Dia mesti Sebab 13, 15 tak jawab saya soalan ni. Ini saja sebab masalah tu dia timbul pada waktu ni macam nak selesai tak ada tempat yang boleh selesaikan dia. Jadi diorang dah buat kajian, sahabat-sahabat tu dah buat kajian, hanya asal masalah 6, 12 dengan 24 je. Yang selebihnya saya tak boleh jawab soalan tu. Okey, baik. Macam tu. Bukan saya tak nak jawab. Saya tak tahu jawapan tu. Kenapa? Saya tak tahu jawapannya. Kenapa dia selain. Tapi kalau kita jumpa yang ini sahaja, maknanya dia adalah masalah aul. Dalam kes ini dapat 15. 15 tak cukup, sedangkan yang bahagian yang ada adalah 12, tapi dapat 15. Jadi ini adalah masalah aul, letak saja 15, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2. Jumlah 15. Selesai masalah.
Kan? Kita risau kok tak cukup tapi nampak macam masalah aul. Kan? Nampak macam masalah aul. Jadi kita dapat masalah ni jangan dibahagikan dengan 12 tetapi dibahagikan dengan 15 bahagian. Macam tu. Boleh tak? Boleh? Okey. Tambahlah lagi sikit lagi. Okey. Yang ngelas-ngelas. Yang ngelas. Okey, katakan tadi ibu dah ada, kita buang pula. Ibu tak ada. Okey. Si mati meninggalkan anak lelaki, ya, lelaki dan juga 2 orang anak perempuan. Perempuan. Anak lelaki mati dahulu, kemudian meninggalkan cucu lelaki. Okey, cucu lelaki, katakan cucu perempuan pun ada. Cucu perempuan pun ada dan cucu lelaki ni tadi mati dahulu. Mati dahulu, kedua-duanya mati. Ini saya buat cerita je sebenarnya ni. Kemudian ada cicit dia. Cicit cicit lelaki, ya, cicit perempuan dan juga cicit lelaki. Okey, katakanlah macam tu. So macam mana? Okey. Dia ada isteri dan juga bapa. Okey. Bapa dapat berapa? Bapa dapat 1/6. Ada tak tulisan ada perempuan, ada lelaki, perempuan. Dekat sini dia dapat bapa dapat berapa? Dapat 1/6, 1/6 campur asabah atau dapat berapa? Campur asabah. Ada jawapan. Campur asabah. Campur dengan asabah. Okey. Dapat Dekat asabah. sini kita lihat siapa yang boleh terima pusaka. Yang boleh terima pusaka yang ini 1, Anak perempuan. 2 Anak dan perempuan. juga cucu perempuan ni. Cicit. 3 orang je. Cicit lah ni kan. Ni semua mati semua ni. Ni mati semua. Okey, dapat cicit perempuan. Cicit lelaki tak boleh terima pusaka kerana dia ada golongan yang tidak termasuk dalam kata waris. Macam tu. Okey. Maknanya dia akan dapat secara campur dengan asabah. Sebab perempuan sahaja. Isteri mendapat 1/8 dan anak perempuan mendapat 2/3. Cicit perempuan dapat tak pusaka? Tak dapat dah. Tak ada bahagian. Tak ada bahagian. Kalau ikut dekat sini, sebab dia dah habiskan 2/3 bahagian. Cicit perempuan tak boleh pusaka kerana bahagian dah habis. Jadi bila kita kira, ada bapa, ada isteri, kemudian anak perempuan. Okey. Jadi bapa akan dapat 1/6 campur dengan asabah. Isteri akan mendapat 1/8 sebab ada anak dan selebihnya dapat 2/3. Ada kesilapan saya? Tak ada kan rasanya kan? Tak ada ni. Okey. Betul. 8 dengan 6, 24. 24 bagi 6 dapat 4. 24 bagi 8 dapat 3. 24 bagi 3 dapat 8. 8 kali 2, 16. 8, 16. 16, 20, 23 ada bagi 1. Jadi kat sini ni golongan yang dapat 1 ni kena carilah. Mengikut tertib yang saya sebut tadi. Kita bagi asabah dekat bapa. Itu yang pertamanya tertib. Dia sekali lagi. Yang satu tu pada bapa. Ya betul. Ya. Satu ni tadi betul. Maaf saya tak nampak. Satu ni bahagian ni tadi bagi kepada bapa ni tadi. Ya betul. Betul. Satu beri kepada bapa sebab bapa mendapat asabah. Dekat situ. Boleh ke? Terima kasih. Kadang-kadang terlupa, tak nampak kan. Tak nampak. Okey, setakat itulah dulu pada malam ni. Okey. Saya stop sharing. Mungkin ada apa kata Puan Rosina ni, 1 kepada bapa. Ya betul, 1 kepada bapa. Yang 1 ni tadi pergi kepada asabah yang patut diterima oleh bapa tadi.
Terima kasih atas bantuan semua. Okey. Ada lagi pertanyaan yang lain sebelum kita minggu depan ni kita akan masuk kepada bahagian ibu, ya, bahagian ibu 1/3 baki. Kemudian kita akan masuk kepada golongan di atas, iaitu golongan waris ganti nenek, datuk. Datuk ni bersama-sama dengan anak-anak, dengan saudara si mati. Macam tu. Okey. Jadi setakat tu dulu hari ni kita apa ni, kita berhenti awal biasanya dekat pukul 11. Biasanya kita berhenti kan. Tapi hari sebenarnya saya tak berapa sihat hari ni. Saya baru tadi, saya rasa macam badan tak sedap lah. Lebih kurang dalam 3 jam yang lepas kan. Badan panas. Sekarang ni saya sebab saya suka dengan ilmu faraid ni. Jadi saya kena juga buat kelas untuk semua. Tak banyak pun, sikit-sikit. InsyaAllah moga saya sanggup. Rumah saya kata kena COVID ke? Pandai je cuba kena COVID. Allahumma salli ala Muhammad. Okeylah, setakat tu dulu insya-Allah. Semoga Allah Taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita amal dan sampaikan. Mari kita tangguh dengan tasbih kafarah dan satu subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa tawassabil haqq wa tawassabil ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fi ni'matika ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, terima kasih Ajidin. InsyaAllah.